Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan dengan majalisul zikr, majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang hadis yang sahih, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dia, jumpa satu kumpulan berkumpul. Lalu Rasulullah kata, apa sebabnya kamu berkumpul ini? Iaitu untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, seperti Al-Quran, hadis dan lain-lain. Lalu Nabi SAW kata, sesungguhnya malaikat yatabaha bikum, malaikat itu berbangga dengan kamu di atas apa yang telah kamu lakukan. Kalau kita tengok hadis tadi, para sahabat radhiyallahu anhum menafsirkan majlisul zikr itu majlisul ilm, bukan sekadar majlis zikir semata-mata. Majlis ilmu itu juga dipanggil majlisul zikr, majlis zikir. Sebab itu Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah ahli zikir kalau kamu tak mengetahui. Jadi zikir ni maksudnya apa? Ahli ilmu lah. Takkan tanya ahli zikir, kalau zikir tapi tak ada ilmu, macam mana nak jawab? Jadi fas'alu ahla zikri, tanyalah ahli zikir. Maksudnya ahli zikir tu adalah ahli ilmu. Itu majlis zikir itu yang pertama sekali majlisul ilm. Bukan maksud kita menafikan majlis zikir yang lain itu majlis zikir, tapi kita kata yang paling tinggi dalam majlis zikir itu ialah majlisul ilm. Bukankah bila kita mengaji ini mengingati Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita mengaji ini kita mengingati tentang arahan-arahan Allah, tuntutan-tuntutan yang Allah nak kepada kita? Lepas tu para ulama radhiyallahu anhum bersepakat bahawa amalan yang paling afdal selepas amalan fardu ialah menuntut ilmu. Amalan yang paling afdal selepas amalan fardu adalah menuntut ilmu. Untuk para ulama kata, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya aku mempelajari satu bab ilmu pada satu malam itu lebih aku sukai daripada mendirikan beberapa rakaat salat. Itu kata Imam Ahmad. Itu juga kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, satu ulama mazhab Syafi'i. Dia kata sekiranya salat sunat itu lebih afdal daripada menuntut ilmu, maka hari ini juga aku akan tutup buku aku akan salat. Dalil bahawa menuntut ilmu itu lebih afdal. Lepas tu para ulama bila ditanya mana lagi afdal, kata ilmu, kerana ilmu itu manfaat bagi kamu dan manfaat untuk orang lain. Namun di sini kita perlu faham, menuntut ilmu berhajat kepada niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas itu kata apa? Imam Ahmad rahimahullah kata, niat yang ikhlas itu adalah kamu niat belajar ini untuk membetulkan diri kamu, kemudian nak membetulkan orang-orang di sekeliling kita, saudara-saudara kita, adik-beradik kita. Itulah ikhlas dalam menuntut ilmu. Adapun siapa yang talaban ilmi mimma yubtagha wajhullah la yatlubuhu illa li'arad min ad-dunya lam yarah arfal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi sebut siapa yang menuntut ilmu, yang ilmu tersebut untuk mencari keridaan Allah, dia tidak menuntutnya melainkan untuk arad min ad-dunya, aradan min ad-dunya, kesedapan ataupun kepentingan dunia, lam yarah arfal jannah, dia takkan dapat cium bau syurga. Nah, hadis lain pula, siapa yang menuntut ilmu, man talaba ilm liyudahi bihi ulama aw liyumari bihi sufaha aw liyusrifa bihi wujuhun nas ilaih lam yarah arfal jannah. Hadis lain Nabi kata, siapa yang menuntut ilmu untuk meniru para ulama, nak tunjuk gaya dia alim apa semua, aw liyumari bihi sufaha, ataupun tujuannya untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Kadang-kadang dia suka berdebat kan, tengoklah nanti aku balik ni, aku baca kitab, aku jawab kau punya tanya. Bukan macam tu. Aw liyusrifa bihi wujuhun nas ilaih, atau supaya orang semua pandang kat dia, nampak ustaz ni hebat, dia boleh cakap hadis ni, boleh cakap hadis tu, tafsir ini, tafsir itu. Maka Nabi kata lam yarah arfal jannah, dia tak akan dapat bau syurga. Jadi untuk ilmu ni berat, ya. Tetapi dia punya ganjarannya pula, apa ganjarannya? Nabi SAW sebut, ad-dunya mal'unatun mal'unun man fiha illa dhikr
wal alim wal muta'allim syarikani fil ajr wan nasu hamajun laisa fihi khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini semuanya dilaknat kecuali majlis zikir, al-alim dan orang alim, dan juga orang yang mengaji. Dan al-alim wal muta'allim, orang alim dan orang yang mengaji ni syarikani fil ajr, dua-dua berkongsi ganjaran. Wan nasu hamajun, dan manusia selain daripada mereka itu hamaj, tak berguna. Laisa fihi khair, tidak ada pada mereka kebaikan. Jadi seolah-olah dalam hadis ni Nabi nak bagi tahu kita ni dalam dunia ni sama ada kita orang alim ataupun kita orang mengaji, itu je. Kalau rasa diri kita tak alim, maksudnya kita kena mengaji. Dua je kita ni, sama ada alim ataupun mengaji. Selain daripada kedua ni, Nabi kata mal'unah, dilaknat. Berat ni. Sebab tu kita kata bahaya. Tak mengaji pun bahaya, mengaji tak amal pun bahaya juga. Namun siapa yang mengaji dan beramal, maka dudukkan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan sesungguhnya orang yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaji ikut sunnah Nabi, amalkannya, maka mereka itu bersama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala telah beri nikmat kepada mereka di kalangan para nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Nabi, orang yang benar, syuhada, orang yang mati syahid, wasalihin, dan orang yang saleh. Nampak? Dan Nabi SAW kalau tengok kalau orang meninggal pun, Nabi tengok siapa yang lebih hafazul Quran, siapa yang lebih hafal Quran, Nabi letak jadi, Nabi tanam dulu. Kalau ada jemaah nak pergi musafir, Nabi akan tanya, siapa di antara kamu ni yang hafal surah Al-Baqarah? Saya Rasulullah, engkau jadi ketua. Nampak tu? Para sahabat itu Nabi SAW, dia maksud ukuran ni adalah ilmu. Ukuran ni adalah ilmu. Barakallahu fikum.